Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pada malam ini kita akan bersua kembali dalam bersiaran langsung dalam satu wacana, iaitu wacana Malaysia Mendidik, iaitu siri kedua. Pada minggu lepas kita berbicara mengenai soal kemiskinan digital, dan malam ini kita akan berbicara satu lagi isu yang sedang hangat diperkatakan sekarang ini, iaitu keciciran pembelajaran, kesan kepada generasi pandemial. Bersama saya pada malam ini dua orang panelis, iaitu Encik Anwar Ahmad, iaitu seorang tokoh pendidikan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga saudara Julfitri Johar yang merupakan seorang Presiden Majlis Belia Malaysia. Bersama saya pada malam ini juga adalah pemudah cara bersama, iaitu saudara Radin Imaduddin yang merupakan Naib Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Okey, untuk memulakan perbicaraan kita pada malam ini, saya serahkan kepada saudara Radin ya. Kita sebagai pemudah cara bersama akan bersua selama 1 jam untuk bertanyakan soalan, berkongsi pendapat dan juga menganalisis data-data yang diperolehi daripada laporan-laporan yang kita terima daripada OECD, World Economic Forum dan sebagainya, bagi membicarakan generasi pandemials ini. Apakah generasi pandemials ini dan sebagainya. Kepada Encik Anwar ya, apakah yang dikatakan sebagai learning loss ini, keciciran pembelajaran ini? Boleh tahu daripada Encik Anwar. Baik, terima kasih saudara Radin dan juga rakan saya saudara Julfitri, Presiden MBM. Baik, saya nak mulakan perbincangan ini dengan begini, mengatakan bahawa apabila kita nak mewujudkan sebuah negara yang maju, kita memerlukan tenaga sumber manusia yang produktif. Dan prasyarat untuk menjadi seorang warga negara yang produktif ini, dia ada 2 prasyaratnya. Yang pertama, dia mesti ada kesihatan yang baik. Yang kedua, dia mesti ada pendidikan yang berkualiti. Ini prasyarat untuk menjadi seorang warga negara yang produktif. Dan kalau negara Malaysia ni, kita memerlukan keseluruhan lah, insyaAllah. Masyarakat kita mempunyai tahap kesihatan yang baik dan juga pendidikan yang berkualiti. Tetapi apabila datang pandemik ini, kedua-dua ni datang serangkai. Pertama, kita diancam oleh pandemik kesihatan. Yang keduanya disebabkan oleh pandemik itu juga menyebabkan sistem persekolahan kita terpaksa dikaji dan ada masanya ditutup. Jadi dalam keadaan hampir 1 tahun ini, kita sebenarnya berada dalam keadaan yang tidak boleh menghasilkan warga negara yang produktif, dan ini jika dibiarkan ataupun tidak diurus dengan baik, dia akan menjejaskan seperti apa yang disebut oleh moderator saudara Radin tadi tentang produktiviti dan pendapatan negara. Baik, soalan daripada Safwandi tadi berkaitan dengan lost learning. Sebenarnya daripada Mac 2020, bila kita teliti perkembangan dan laporan-laporan daripada OECD, UNICEF, PBB dan juga beberapa yang di peringkat ASEAN dan juga peringkat negara kita daripada KPM, ada 3 perkataan yang sering digunakan untuk membicarakan soal isu pandemik ni dari perspektif pendidikan. Yang pertama adalah dipanggil sebagai lost learning, iaitu keciciran pembelajaran. Tapi sebelum itu, kita mendengar perkataan lost generation, generasi yang keciciran. Dan yang ketiganya adalah the digital poverty, yang seperti disebut tadi mungkin telah dibincangkan pada edisi sebelum ini. Ini 3 istilah yang sering kali digunakan dalam laporan-laporan dari pihak global, iaitu lost learning, lost generation dan juga digital poverty. Baik, apa dia lost generation? Saya nak mulakan dengan lost generation dulu. Lost generation ni adalah satu istilah yang telah dikemukakan ataupun disebut oleh OECD dan juga oleh UNICEF pada sekitar bulan Julai 2020. Ketika itu mereka mengeluarkan laporan untuk memperingatkan negara-negara di dunia kemungkinan jika tidak diuruskan pandemik ini ataupun pandemik ini akan berterusan, maka kita akan ada satu lost generasi ataupun generasi yang ketinggalan. Sebenarnya lost generasi ini bukan istilah baru. Ini istilah yang telah lama digunakan. Kalau kita rujuk, misalnya ada satu buku yang agak menarik, buku yang bertajuk Lost Generation New Strategies for Youth and Education yang tulis oleh Dr. Martin Allen dengan Patrick Henley. Mereka telah membicarakan soal lost generation ini. Dan kalau boleh secara mudah saya nak jelaskan,
lost generasi ni adalah satu keadaan yang disebabkan mungkin oleh peperangan, okey, ataupun oleh diskriminasi dalam kaum ataupun jantina dan sebagainya, gender, ataupun disebabkan oleh perhambaan ataupun pemerdagangan manusia. Ini semua adalah perkara-perkara yang mungkin menyebabkan berlaku lost generation, termasuk dah juga bencana dan wabak penyakit. Jadi kalau kita tengok secara umumnya, peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua, peperangan Vietnam, konflik di Kampuchia, peperangan di Iraq, itu semua telah mewujudkan apa yang dipanggil sebagai lost generation, generasi yang ketinggalan, yang bermaksud sistem pendidikan formal lumpuh sepenuhnya. Tidak ada lagi sistem pendidikan formal berlangsung selama mana bencana ataupun peperangan itu berlaku. Okey, dalam keadaan kita di negara Malaysia, dari segi definisinya, kita tidaklah menyebut ini sebagai lost generation, tapi kita memanggilnya sebagai apa yang disebut sebagai oleh moderator tadi sebagai lost learning ataupun keciciran pembelajaran. Yang bermaksud sistem pendidikan formal masih berlangsung, tetapi kemungkinan disebabkan oleh kekurangan, kelemahan, kecelaruan pengurusan dan juga ketidakcukupan peralatan dan juga struktur menyebabkan ada ataupun wujud sekelompok pelajar yang berhadapan dengan keciciran pembelajaran, dan itu yang sedang berlaku di negara kita. Dan jika kita bandingkan dengan beberapa negara lain, sebenarnya kita berada dalam kelompok yang sederhana. Ada lebih banyak lagi negara-negara di dunia yang sebenarnya bukan lagi berada dalam lost learning ini ataupun keciciran pembelajaran, mereka mungkin berada dalam kelompok lost generasi tadi. Sebab struktur prasarana pembelajaran mereka terus terputus disebabkan oleh pandemik ini. Tetapi ada negara-negara di dunia, terutama di negara maju, di negara Skandinavia, yang telah mempunyai struktur pendidikan dalam talian yang baik, internet yang meluas, mereka tidak begitu terkesan dengan lost generation, tetapi mereka juga harus menguruskan supaya ada pelajar-pelajar mereka yang tidak berhadapan dengan keciciran pembelajaran, khususnya kumpulan OQ. Okay? Itu yang sedang berlaku di negara-negara maju seperti dan juga negara Skandinavia seperti Finland, Norway dan Ireland dan beberapa negara yang lain. Baik. Bila kita sebut tentang keciciran pembelajaran yang sedang kita hadapi sekarang, ini adalah satu yang real lah, yang memang wujud. Kalau kita dengar ataupun kita pernah baca laporan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah disebut oleh Menteri Pelajaran sendiri di dalam Parlimen pada bulan November yang lepas, laporan menunjukkan bahawa kita berhadapan dengan satu kumpulan pelajar yang tidak mempunyai akses kepada internet. Hampir 50% pelajar kita tidak boleh akses internet. Dan selebihnya itu ada yang boleh akses internet tetapi tidak memadai untuk mereka melakukan pembelajaran dalam talian. Jadi besar jumlahnya yang tak boleh akses pada internet ni. Dari segi gadget pula, hampir 90% pelajar tidak mempunyai gadget personal ataupun peribadi hak mereka. Mereka mungkin terpaksa meminjam kakak mereka, abang mereka, ayah mereka, ibu mereka. Maksudnya 90% pelajar kita tidak ada gadget peribadi. Jadi dan hampir 36.9%, hampir 40% pula tidak langsung mempunyai apa-apa kemudahan gadget untuk belajar. Jadi lebih daripada 1/3 daripada pelajar kita di negara ini tidak boleh akses langsung kepada pembelajaran dalam talian. Jadi soal pembelajaran yang keciciran ni real, memang berlaku, dan kita tidak boleh menafikan itu wujud dan sedang berlaku dalam sistem pendidikan negara kita. Baik. Dan yang keduanya yang saya nak sebut di sini adalah kita bimbang keciciran pembelajaran ini akan menyebabkan apa yang disebut sebagai ketinggalan ataupun keciciran. Tadi keciciran pembelajaran ni, sekarang keciciran pendidikan. Misalnya saya beri contoh, OECD telah menetapkan pelajar yang berumur 10 tahun ke bawah mesti boleh menguasai 3M. Membaca, menulis, mengira ni mesti dikuasai sebelum mereka berumur 10 tahun. Ini standard antarabangsa.
Tetapi apa yang berlaku hari ini, kebimbangan kita apabila pelajar darjah 1, 2 dan 3 tidak bersekolah, dan kita tahu bahawa pembelajaran dalam talian dan juga pembelajaran hybrid dan juga pembelajaran yang berbagai-bagai itu nampaknya tidak begitu dapat dilaksanakan untuk pelajar peringkat tahap 1. Kebimbangan kita bahawa penguasaan 3M pelajar-pelajar akan terganggu. Kita belum ada satu kajian yang komprehensif, tetapi berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman lepas, kita tahu apabila pelajar darjah 1 berhadapan dengan masalah pembelajaran, masalah itu akan berkaitan hinggalah mereka naik ketika darjah 2, tahun 2, tahun 3 dan seterusnya. Jadi saya rasa ini adalah satu perkara yang serius, dan kita perlu kajilah bagaimana untuk melaksanakan dan menyusun strategi menyelesaikan isu keciciran pembelajaran. Dia bukan semua pelajar adalah sama. Satu. Yang keduanya, itu dari segi individu, kepelbagaian individu. Tetapi dari segi tahap umur juga, pembelajaran berbeza. Adalah salah kita mengatakan bahawa semua pelajar boleh belajar pada umur apa-apa pun dengan kaedah yang sama. Pelajar peringkat sekolah rendah, terutama tahap 1, 2 dan 3 ni, atau 1, 2 dan 3, tahap 1 memerlukan kawalan pembelajaran yang tinggi daripada ibu bapa, daripada guru-guru. Sebab tu kalau kita tengok di sekolah, guru-guru yang dilatih di IPG untuk ataupun maktab yang dulu untuk pelajar pelajar tahap 1 ni berbeza. Mereka dilatih dengan kawalan kelas yang baik, mereka perlu mengenali pelajar-pelajar mereka, mereka lebih menyesuaikan diri dengan pelajar-pelajar mereka. Isi kandungan pengajaran itu menjadi kedua. Yang lebih perlu ialah pelajar dan guru itu mempunyai hubungan yang sangat rapat. Sampai pelajar itu boleh rapat dengan guru dan dipercaya pada guru. Dia sangat berbeza dengan pembelajaran di peringkat menengah. Sebab kawalan pelajar terhadap guru terhadap pelajar di menengah ada minima. Malah kalau kita masuk universiti pun, kita dapat lihat hubungan pensyarah dengan kawalan pelajar di kalangan pelajar sangat-sangat minima. Mungkin mereka berjumpa hanya untuk berbincang dan menyelesaikan beberapa tugasan, dan selebihnya itu pelajar yang berurusan dengan diri sendiri, dengan kawan-kawan untuk mencari bahan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, tahap umur ini sangat memainkan peranan dalam mencari strategi apakah yang terbaik untuk pembelajaran kanak-kanak. Kita tidak boleh mengandaikan satu kaedah untuk semua. Itu yang pertama. Yang keduanya, betul, saya setuju dengan Aswandi tadi bahawa walaupun pelajar mempunyai akses pada internet, misalnya rumahnya, ini pelajar tahun 1, tahun 2, tahun 3 misalnya, mereka mempunyai akses pada internet, mempunyai gadget dalam bilik, mereka boleh belajar secara online. Tetapi dari segi konsep pembelajaran atas talian menggunakan layar yang terlalu lama pada anak-anak adalah sesuatu yang tidak digalakkan, bukan saja oleh pakar-pakar pendidikan tetapi juga pakar-pakar kesihatan. WHO sendiri telah mengeluarkan garis panduan bahawa berapa tempoh masa yang sesuai untuk pembelajaran menggunakan skrin pada anak-anak. Sebab dia mempunyai implikasi kesihatan dalam jangka panjang. Kita tak mahu anak-anak kita semata-mata untuk menghabiskan sukatan pada hari ini, mereka akan berhadapan dengan isu-isu kesihatan, isu-isu mata, fokus, emosi di kemudian hari. Itu pada saya tidak berbaloi. Sebab itu kesejahteraan anak-anak perlu menjadi keutamaan kita. Kemudian barulah soal-soal pembelajaran mereka, khususnya dalam nak menyelesaikan sukatan pelajaran. Jadi pertimbangan ini perlu diambil kira apabila kita menyusun strategi pembelajaran untuk kanak-kanak. Baik. Memang nampak jelas bahawa keciciran pembelajaran ini kesannya bukan sekadar kepada anak-anak yang bersekolah ini di sekolah menengah, tapi yang lebih berat adalah apabila anak-anak ini masa nak memulakan persekolahan di tahap 1, tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Sekarang ni sejak 18 Mac sampai sekarang ni kita ada kat sekolah dan telah pun ada manual PDPR. Dah dibuat pun beberapa inisiatif-inisiatif kerajaan melalui TV pendidikan ada. Jadi nak tanya pandangan pakar pendidikan di UKM. Macam mana Cik Anwar melihat amalan PDPR sekarang ni? Okey ke? Perlu pembaikan ke? Minta komen sikit. Silakan.
Baik, terima kasih Adin. Saya nak mula sini. Untuk berlaku adil pada semua orang, kita kena memahami bahawa pandemik ini datang secara tiba-tiba. Saya ingat bermula sekitar bulan Disember begitu, bulan Mac kita tutup. Masa dari 2-3 bulan saja kita masih dalam terpinga-pinga apa yang sebenarnya berlaku. Istilah COVID-19 pun kita baru bermula. Kita tak tahu apa dia punya bentuk, serangan dan sebagainya. Jadi bila Mac ditutup sekolah, kita berada dalam keadaan yang sangat tidak bersedia. Bukan disebabkan oleh kita tidak bersedia, tetapi kita tidak menjangkakan benda itu berlaku. Jadi kalau kita tengok 3 perkara kita tak bersedia, Adin. Yang pertama, kita tak bersedia dari segi infra. Internet kita sangat-sangat mengecewakan. Bukannya kita tidak mahu merancang, memang sudah ada perancangan untuk mengembangkan akses internet ini sudah ada. Tetapi kita tidak menjangkakan secepat itulah COVID itu datang. Itu yang pertama. So kita dimaklumkan Malaysia akses internet sekitar 85% kawasan liputan. Tapi itu kawasan liputan. Dari segi kelajuannya, dari segi itu berbagai-bagai lah. Itu yang pertama. Kita tidak bersedia dari segi itu. Yang keduanya, kita tidak bersedia dari segi pelajar itu mempunyai gadget. Gadget ni bukan harganya RM10-20. Ibu bapa memerlukan peruntukan wang yang agak besar untuk menyediakan gadget peranti. Bayangkanlah kalau ada 3 atau 4 orang, mereka perlu lebih daripada 1 gadget. Itu tidak bersedia dari segi keluarga. Yang ketiganya, yang juga tidak bersedia adalah segi pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Ini sebut yang saya nak kaitkan dengan PDPR. Sebenarnya kita tidak bersedia pun. Malah kalau saya tanya apakah model pengajaran pembelajaran dalam talian sebenar, apa yang kita laksanakan sekarang ni, mengambil jadual waktu sebenar, masukkan dalam PDPR itu bukan kaedah dalam talian. Kaedah dalam talian, kalau kita mahu memahami strategi pengajaran pembelajaran online learning, sangat-sangat berbeza daripada apa yang kita amalkan 40 minit di depan 30 minit di depan skrin, pelajar mendengar guru bercakap selama 30 minit, mencalin otak. Itu bukan kaedah pembelajaran dalam talian yang sebenarnya. Tapi itu adalah kaedah yang kita sangkutkan, kaedah tradisional, kita sangkutkan dalam talian. Okey. Kita kena berlaku adil sebab kita tidak menjangkakan benda ini berlaku, maka PDPR dilaksanakan. 1.0, 2.0. Apa kekurangan dia? Kekuatan dia adalah kekuatan dia bermaksud PDPR ni satu pilihan yang ada untuk meneruskan sesi persekolahan. Jadi tidaklah bermaksud PDPR ni semuanya tidak baik, ada kebaikan dia. Sekurang-kurangnya ada sesi persekolahan diteruskan. Kalau kita tidak ada PDPR, bermaksud sesi persekolahan ditutup. Sesi persekolahan lumpuh. Jadi dengan adanya PDPR, sesi persekolahan berjalan. Tetapi dalam menjalankan itu tentulah ada banyak kekurangan, kelemahan kan disebabkan kita tidak bersedia. Antara yang paling besar yang saya rasakan adalah kita tidak begitu mahir menggunakan kaedah online dalam talian. Ini yang pertama. So semua guru-guru menggunakan sepenuhnya kaedah tradisional dalam talian. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga tidak mengikuti syarat-syarat awal tadi tentang prinsip pembelajaran, di mana kanak-kanak yang kecil pun kita anggap sama macam pelajar dewasa apabila belajar dalam talian. Sebenarnya itu tidak boleh disamakan. Kita kena lebih strategik dan lebih jelas sasaran kumpulan mana yang kita nak ajar menggunakan dalam talian, luar talian, secara bersemuka dan sebagainya. Balik kepada soalan Radin tadi tentang apa ni untuk Malaysia tu, saya sebenarnya tertarik dengan perkara tu sebab dia berkait dengan PDPR juga. Dalam prinsip pendidikan, kalaulah saya ditanya kumpulan mana yang paling tinggi risikonya dalam keadaan sekarang, pada saya adalah kumpulan pelajar yang masuk darjah 1, pelajar darjah tahun 2, tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Ini adalah kumpulan yang paling kritikal. Tetapi kalau kita tanya ibu bapa,
Ibu bapa akan kata apa? Tak apa, dia masih kecil lagi. Biar dia besar sikit nanti kita belajar. Ini jawapan yang saya dapat daripada ibu bapa. Ramai ya. Tak apa Encik. Dia masih lagi 7 tahun, nanti umur dia 10 tahun ni kita kicap belajar. Tak boleh. Sebab kemahiran 3M ni, membaca, menulis, mengira ni memerlukan masa yang panjang untuk dikuasai dengan baik. Dan kalau mereka gagal menguasai dengan baik, mereka akan jadi kumpulan yang keciciran. Sebab itu apabila untuk Malaysia dilaksanakan, saya angkat itu adalah satu perkara yang a good move lah, tindakan yang baik, sebab kita cuba membantu supaya tidak ada ataupun kita dapat menyelesaikan beberapa isu pelajar yang berpotensi untuk keciciran. Jadi kalau tanya saya, tahun 1, tahun 2, tahun 3 ni sepatutnya mereka tidak melalui dalam talian. Tidak berkesan pada mereka untuk dalam talian. Mereka harus melakukan kaedah-kaedah yang lebih komprehensif, yang lebih structured untuk mereka belajar secara yang bersemuka atau sebagainya. Jadi itu jawapan saya kepada persoalan yang timbul kalau dia. Hari ini, cikgu, ibu bapa, apa yang kita boleh buat untuk kita kurangkan kerosakan daripada masalah keciciran pembelajaran ini untuk menjadi lebih serius? What can we do? Apa yang kami nak kena buat? Apa yang kita boleh buat? Itu saya nak. Terima kasih Adin. Ya, istilah mungkin kata kunci lah kerosakan lah kan. Saya nak kongsi, sebenarnya kita ada beberapa data yang menunjukkan bahawa mungkin pertimbangan yang kita buat sebelum ini perlu dilihat semula. Mungkin ada kekurangan di mana-mana. Misal saya bagi 3 data yang mudah lah untuk kita melihat bahawa kerosakan itu harus diuruskan dengan lebih baik. Kalau kita tengok pada sekitar bulan April 2020, KPM sendiri telah menjalankan satu kajian kesediaan pelajar dalam konteks pembelajaran atas talian. Kalau masih ingatlah, ini satu kajian yang komprehensif, melibatkan hampir 670,000 orang guru, ibu bapa dan hampir 893,000 orang pelajar. Satu data yang sangat komprehensif. Dan daripada hasil tu kita nampak dengan jelas bahawa misalnya pelajar yang ada desktop ataupun komputer di rumah dia tak sampai 6% yang ada desktop. 9% ada laptop. 5% ada tablet. Dan kebanyakan ni, walaupun kalau kita campur tu hampir 20%, tetapi sebenarnya kebanyakan daripada mereka ni ada 2 atau lebih gadget tu. Jadi orang yang sama memiliki desktop, laptop, gadget, tablet. Mungkin kumpulan T20 dan sebagainya. Jadi maksudnya dari data yang pertama itu sudah menjelaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran dalam talian secara segera tidak boleh dilaksanakan dalam konteks pendidikan di Malaysia. Itu yang pertama. Yang keduanya, data yang saya kunci adalah data kementerian juga. Kita ada sekitar 10,000 buah sekolah di seluruh Malaysia. Daripada 10,000 buah sekolah itu, 7,000 adalah sekolah rendah. Dan daripada 7,000 buah sekolah itu, 5,000 buah sekolah berada di kawasan luar bandar dan pedalaman yang memang mempunyai masalah akses pada internet. Data itu juga menunjukkan bahawa pengajaran dan pembelajaran dalam talian tidak boleh dilaksanakan dengan berkesan. Dan baru-baru ini, dua data itu sebenarnya disokong apabila NUTP buat satu kajian tinjauan dan didapati lebih daripada 50% ibu bapa tidak mahu PDPR ni dilaksanakan secara atas dalam talian secara segera sebab mereka tak mampu menyediakan kemudahan-kemudahan itu pada anak-anak mereka. Jadi itu yang pertama. Kerosakan ini sebahagiannya di peringkat awal itu disebabkan oleh pertimbangan kita sendiri yang tidak melihat bahawa pembelajaran dalam talian bukanlah pilihan utama. Dia mungkin menjadi pilihan sampingan. Tetapi pilihan utama kita adalah suatu kaedah yang boleh diakses oleh semua anak-anak di sekolah di seluruh Malaysia. Di bandar, di luar bandar, di pedalaman. Sebab tu dari awal lagi saya sebut kaedah yang paling boleh diakses walaupun tidak berkesan, sebab kaedah TV pendidikan ini kalau kita baca kajian, dia tidak memberi satu keberkesanan pembelajaran yang sangat tinggi. Sebab dia punya kaedah dia bukanlah
yang terbaik, tetapi dia boleh diakses oleh hampir 90% lebih anak-anak kita yang berada di seluruh Malaysia. Sebab tu dari awal saya kata fokus kepada TV pendidikan dan dicampurkan dengan kaedah-kaedah hybrid yang lain. Dan dalam talian ini secara segera ini adalah satu tambahan. Jika itu ada kemampuan di pihak sekolah dan sebagainya, dan kita akan lihat dari masa ke semasa, kaedah segera itu akan mula mengambil tempat apabila lebih ramai orang mula memberikan gadget pada keluarga miskin, internet mula ditambah baik kan. Jadi kita ambil masa hampir setahun untuk melihat kaedah dalam talian ini mula berkembang. Tapi di peringkat awal dulu kita tidak mampu dan tidak bersedia untuk menggunakan kaedah. Tetapi sayangnya kalau kita masih ingat, itulah kaedah yang telah digunakan ataupun dijadikan sebagai fokus dalam perancangan PDPR peringkat 1.0. Jadi itu pada saya satu keadaan yang sepatutnya dilihat semula dan ditambah baiklah dalam PDR 2.0 ini. Baik, apa kerosakan yang harus kita baiki sekarang? Itu soalan Radin lah yang saya rasa. Baik, yang pertama sekali, ibu bapa dan guru adalah the key factor. Key factor. Orang yang akan menentukan anak ni berjaya atau tidak, ibu bapa dan guru. Dua ni je. Bukannya, pada saya bukannya keputusan-keputusan di peringkat yang tertinggi. Dalam pelaksanaannya. Jadi, mau tak mau, kita tahu guru, saya sangat dari dulu, saya secara konsisten mengatakan guru Malaysia adalah guru yang terbaik. Antara guru yang terbaik di dunia. Bukan sahaja dari segi tanggapan, tetapi dari segi empirical study. Cambridge University dah buat kajian. Malaysia mempunyai guru-guru yang antara paling committed di dunia. Mereka mempunyai tahap komitmen, semangat, daya usaha yang sangat tinggi. Ini kajian Cambridge University. Secara empirical dibandingkan dengan banyak 26 buah negara lain. Jadi kita ada satu pasukan, satu tentera pendidikan yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat diakui bahawa mereka hebat. Sekarang ni adalah bagaimana kita nak memastikan ibu bapa mengambil peranan mereka. Ini bahagian yang paling suka sebenarnya. Sebab ibu bapa ni ada pelbagai isu, ada kepelbagaian halangan dan juga ada kepelbagaian masalah. Jadi mau tak mau, sebab itu dari awal lagi saya sebut, isu PDPR ini harus diserahkan kepada pihak sekolah. Sebab dengan kekuatan guru yang komited, dengan kekuatan pengetua pentadbiran, mereka dapat menyelesaikannya di peringkat yang paling mikro kerana mereka lah orang yang akan berhubungan dengan ibu bapa. Tetapi kalau mereka hanya menerima saja arahan daripada pihak atasan, walaupun arahan itu nampaknya seperti cantik, seragam, tetapi di peringkat pelaksanaan kita tahu mereka tidak boleh melakukannya secara tepat. Sebabkan lokaliti yang berbeza antara satu kawasan dan kawasan lain. Sebab itu kalau kita dengar beberapa taklimat yang telah diberikan, kita mula mendengar istilah-istilah yang digunakan oleh ini daripada saya tiga taklimat daripada KPM. Baguslah ada taklimatnya. Sebab ini dapat memberikan maklumat yang lebih lanjut. Tapi dalam taklimat itu ada beberapa perkataan yang memberi isyarat kepada saya bahawa KPM juga bersetuju bahawa pengetua dan guru harus diberi autonomi yang lebih. Misalnya istilah muafakat. Guru harus lebih bermuafakat dengan ibu bapa. Guru dibenarkan untuk mengubah suai jadual. Pengetua dibenarkan untuk menyusun kembali PDPR mengikut kembali. Ini adalah istilah-istilah yang pada saya menunjukkan bahawa KPM sedar bahawa sentralisasi pendidikan tidak akan menjayakan PDPR. Pengetua, guru-guru adalah the key person yang akan menentukan kejayaan PDPR ini dilaksanakan kerana mereka lah orang yang paling hampir dengan pelajar. Mereka tahu apa yang pelajar perlukan dan mereka lah orang yang paling hampir dengan ibu bapa. Guru-guru adalah frontliner pendidikan. Kalau kita tak gunakan dan tidak memberi kepercayaan pada frontliner kita untuk menjayakan PDPR, kita akan melakukan kerosakan kali kedua. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Anwar. Dan kita dapat tahu, kita lihat bagaimana desentralisasi adalah satu yang baiklah untuk sekolah pada masa sekarang ni lah, bagi memastikan pendidikan itu boleh tercapai di semua
semua murid boleh capai pendidikan. Dan bagaimana dan apa yang dikatakan oleh Encik Anwar tadi, bagaimana peranan ibu bapa dan juga guru penting dalam membantu anak untuk berjaya. Dan ibu bapa itu penting juga bagaimana untuk menjadikan rumahku sekolahku. Ya, rumah pun adalah sekolah, dan inilah peluang yang terbaik untuk ibu bapa menjadi guru kepada anak mereka, dan untuk guru pun jadi nak ajar anak sendiri lagi, dan guru pun nak mahir, perlu belajar untuk jadi ibu bapa, belajar jadi guru, dan juga bagaimana sekolah itu di dalam rumah itu. Tak lagi wishlist. Saya nak minta Cik Anwar, kalau kod-kod ada wishlist, silakan. Saya ada wishlist, tapi wishlist saya ni bukan saya punya, tapi daripada ibu bapa. Ibu bapa yang bila kita berbual, bila dia orang hubungi saya, dia orang tanya, inilah kalau boleh lah, dia cakap kalau boleh lah kan. Jadi yang pertama sekali wishlist ibu bapa ni, rakyat yang bawah ni, saya selalu sampaikan adalah yang pertama, mereka memang minta kalau sekolah rendah wishlist sekolah rendah ni, dia pun minta buka baliklah sekolah. Dan kalau tadika, prasekolah, pusat jagaan boleh dibuka, mengapa sekolah rendah tak boleh dibuka? Dan tentulah pembukaan sekolah itu tidak sewenang-wenangnya, mestilah melalui SOP yang ketat kan. Kita boleh lakukan benda itu dengan lebih baik sekarang ni. Dan kalau ada sekolah misalnya sekolah di tengah bandar yang mempunyai talang talian yang baik dan mereka kata tak perlu buka sekolah, tak apa, benarkan untuk mereka tidak membuka sekolah. Tapi ada sekolah-sekolah yang boleh dibuka, maka dibenarkan itu. Inilah yang saya maksudkan sebagai desentralisasi kan. Ibu bapa, guru-guru dengan nasihat dan pandangan daripada pusat pejabat kesihatan daerah boleh membuat satu keputusan yang sesuai untuk tidak kita panggil memberi risiko kepada keciciran pendidikan pada anak-anak. Yang pertama, buka sekolah tidak sebenarnya 7 hari seminggu atau 5 hari seminggu. Kalau anak-anak sekolah itu kalau boleh 3 hari seminggu daripada pukul 9 sampai 10.30, itu sudah memadai. Dan bukanlah tujuannya untuk pengajaran selama 40 atau 30 minit. Mungkin 15 minit ke 20 minit. Memberikan intipati pengajaran dan anak ini akan balik ke rumah menyediakan latihan, tugasan dan sebagainya. Yang penting ada pembelajaran bersemuka dengan guru-guru dengan SOP yang ketat. Itu yang pertama. Dan kaedah-kaedahnya pernah saya bincangkanlah dalam beberapa tulisan saya. Yang keduanya adalah kita sekarang ini dalam keadaan pandemik darurat. Kita faham bahawa perkara yang paling kritikal semasa darurat ini, pandemik ini adalah emosi. Kita mudah drop, mudah hilang motivasi, mudah sedih, mudah murung. Macam Tuan Jofri sebut tadi. Memang ramai ibu bapa yang menghubungi dan mengatakan anak mereka yang hadapi SPM ni sedang dalam keadaan yang murung, berada dalam keadaan yang tidak selesa, rimas, resah, mudah sensitif, asyik menangis. Inilah benda-benda yang berlaku di rumah yang anak-anak mereka berhadapan dengan Profesor SPM yang mungkin tidak sampai kepada pihak atasan. Tapi ini yang sedang berlaku. Emosi anak-anak kita, remaja kita sangat terganggu. Dan mereka akan berhadapan dengan peperiksaan yang besar dalam keadaan harapan yang sangat rendah. Boleh kita bayangkan, kita berhadapan dengan satu peperiksaan yang besar, tetapi pergi ke Dewan Peperiksaan dengan harapan yang sangat rendah. Saya rasa itu adalah satu keadaan yang sangat tidak begitu selesa. Itu yang pertama, wishlist saya. Yang kedua adalah kurangkanlah sukatan pelajaran. Semaklah semula. Kan? Memanglah semua ilmu dan semua subjek itu penting. Tetapi dalam keadaan darurat, kita harus lebih bijak mengutamakan apa yang paling utama. Apakah perkara pokok yang harus menjadi pelajaran pada anak-anak kita di sekolah rendah? Semua penting. Tetapi dalam keadaan darurat, apa yang penting kita bawa bersama? Yang ketiganya, kalaulah ada subjek-subjek yang kita anggap boleh ditangguhkan, kita tangguhkan sekitar. Misalnya kesihatan, subjek-subjek yang boleh lakukan di rumah, boleh memberi modul-modul untuk ibu bapa melaksanakan subjek itu di hujung minggu ataupun selepas waktu maghrib sama anak-anak. Subjek-subjek yang melibatkan regangan, sukan, subjek yang tidak berteraskan kepada disiplin ilmu boleh dilakukan secara santai di rumah. Maka itu juga harus dilakukan di peringkat rumah. Jadi
ibu bapa akan ambil peranan itu, tapi bukanlah sewaktu siang hari, tapi mereka boleh melakukan subjek-subjek yang diberikan pada mereka itu pada waktu malam ataupun waktu di hujung minggu ataupun cuti umum. Jadi boleh dilakukan subjek-subjek yang tidak teraskan ataupun tidak menjadi subjek utama. Baik itu dari segi wishlist parents. Dan saya harap kementerian dapat melihat wishlist ni, sebab ini adalah wishlist yang saya rasa reasonable, sesuai, dan kita mengambil kira keadaan ibu bapa, pelajar yang sedang berhadapan dengan pandemik ini. Itu pandangan saya. Okey, terima kasih Encik Anwar ya. Amat menarik wishlist tersebut mengenai semak sukatan dan juga tangguh. Kita mengutamakan apa yang utama dulu dalam keadaan darurat ini. Jadi untuk pusingan akhir ni kita ada beberapa soalan daripada penonton-penonton kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kerana memberikan soalan-soalan. Yang pertama daripada Cik Saudara Musaddiq Jaafar, pada pendapat para panel, adakah kerajaan ketika ini memainkan peranan yang betul untuk menangani keciciran pembelajaran? Akui yang tak semua akan sempurna, tapi adakah respon atau tindak belakang ketika ini adalah selayaknya atau mengecewakan? Ini soalan pertama. Soalan kedua tentang peperiksaan. Adakah peperiksaan yang berdasarkan pedagogi pembelajaran di kelas dipakai ketika ini di Malaysia? Negara lain ada yang telah memasukkan peperiksaan tradisional dan menggantikan dengan peperiksaan yang progresif mengikut kesesuaian pandemik. Adakah Malaysia harus mengikuti atau kekalkan peperiksaan tradisional? Itu dua soalan tentang peperiksaan. Dan yang ketiga tu mungkin sama juga soalan dia tentang adakah relevan peperiksaan berdasarkan pedagogi pembelajaran di kelas digunakan ketika ini di Malaysia? Itu lebih kuranglah soalan dia. Ni saya ingat untuk Cik Anwar lah untuk jawab ni. Saya silakan Cik Anwar. Baik, terima kasih. Ada tiga soalan tapi sebenarnya dua. Baik, soalan pertama, adakah kerajaan tindakan? Baik, yang pertama sekali kita sambut baik apa juga tindakan dan usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan. Maksudnya mereka responsif. Cuma dalam beberapa tindakan kita dapat lihat KPM seperti teragak-agak dalam menentukan apakah kaedah ataupun strategi yang paling baik, sebab kita tidak boleh menganggap ini sesuatu yang mudah. Dengan ada 5 juta pelajar, ada 10,000 buah sekolah, kan, 450,000 orang guru, setiap keputusan yang perlu KPM ambil itu betul mesti berhati-hati dan memberi makna yang besar, sebab dia tak boleh terlalu pergi balik. Tapi walaupun begitu kita dapati ada juga beberapa keputusan itu seperti pergi balik lah. Jadi rakyat mungkin sedikit sebanyak terkesan dengan keputusan itu. Jadi itu yang pertama yang saya rasa kementerian mungkin selepas ni akan lebih agresif untuk memastikan bahawa setiap keputusan itu, kalau saya cadangkan serahkan dulu kepada pihak sekolah, kecuali keputusan dasar yang perlu diteruskan oleh KPM. Tapi kalau keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran misalnya, boleh diteruskan oleh pihak sekolah. Itu yang pertama. Jadi kita sambut baik apa yang KPM buat. Mereka berusaha, tetapi mungkin perlu dilipat gandakan libat urus dan engagement dengan ibu bapa dan sebagainya. So saya rasa itu sedang dilakukan oleh pihak KPM lah sekarang ni. Yang keduanya adalah peperiksaan. Baik, kita kena melihat begini, dia ada sejarah dia. Sistem peperiksaan kita ambil daripada England. Dulu tahun 60-an di bawah laporan pelajaran Rahman Talib, kita mula memperkenalkan MCE, Malaysia Certificate of Education, yang kita ambil dan diiktiraf. Sebenarnya kita ambil terus daripada England. Kemudian tahun 70-an kita mula bina soalan sendiri dan mendapat pengiktirafan daripada Cambridge University, dia punya jawatan kuasa di peringkat sana. Dan sampai hari ini pun sebenarnya SPM kita masih lagi menggunakan kaedah yang sama. Jadi memasukkan peperiksaan bukanlah satu keputusan yang segera. Boleh dilakukan sehingga kita bersedia untuk berdiri sendiri dan mempunyai sistem peperiksaan yang tekal
yang diiktiraf di peringkat dunia. Sebab anak-anak kita daripada SPM ni, CJ mereka bukan hanya digunakan dalam negara, tapi akan juga digunakan sehingga memohon ke universiti luar negara. Jadi pengiktirafan di peringkat antarabangsa itu penting dan tidaklah mudah untuk kita masukkan dan kita bina sistem yang baru sebab dia memerlukan masa yang panjang untuk stabil. Jadi itu keadaannya. Jadi betul lah dari segi ideanya, konsepnya betul. Kita memerlukan satu peperiksaan yang lebih futuristik, yang lebih menilai individu pelajar, yang lebih holistik dan tidak hanya berteraskan pada akademik. Tetapi sepatutnya kalau mahu dilaksanakan, kita mengambil masa yang panjang sebelum ini. Mungkin 10 tahun yang lepas, kita sudah melakukan agenda untuk melakukan rombakan terhadap sistem peperiksaan SPM dan juga STPM kita. Jadi sekurang-kurangnya kita melakukan di peringkat PMR lah, PBS dan PT3. Tapi di peringkat SPM sebab dia melibatkan pelibatan daripada pihak luar, dia mengambil masa dan perlu dilakukan secara berhati-hati. Jadi kita kena banyak bersabarlah tentang rombakan pemeriksaan ini. Terima kasih. Untuk mengakhiri perbicaraan kita pada malam ini, saya mulakan dengan Cik Anwar dulu. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Radin. Saya nak bagi 2 poin akhir lah. Kita buah tangan balik lah. Yang pertama ni, satu lagi segmen ataupun satu lagi kekuatan yang kita belum terokai dalam PDPR ni adalah peer group study ataupun rakan sebaya. Ini perkara yang belum disentuh dan saya tak nampak pun mana-mana pihak yang menyentuh soal ni. Kalau kita masih ingat dulu masa kita sekolah, kita punya group study yang kuat. Dan sebenarnya kita banyak belajar melalui group study, hampir sama banyak dengan cikgu pun. Dan dalam keadaan pandemik hari ini, dengan keadaan PKPB dan sebagainya, sepatutnya di peringkat sekolah, mereka boleh menyusun kalau kawasan perumahan itu mempunyai rakan sebaya yang senior. Maksudnya kalau pelajar itu tingkatan 1, mungkin pelajar tingkatan 2 atau 3 yang menjadi mentor untuk membuat pengajaran dalam kumpulan kecil di taman perumahan ataupun di kawasan masing-masing. Dan ini sebenarnya sangat berkesan. Dia bersifat organik. Maksudnya pembelajaran itu menjadi sangat relevan, berkesan disebabkan oleh peer group discussion atau peer group study ini. Ini satu benda yang saya rasa KPM patut explore, walaupun nampak idenya simple tetapi keberkesanannya sangat tinggi. Okay, jadi kita tak boleh mengharapkan cikgu saja, tapi peer group, senior-senior boleh menjadi mentor ataupun orang yang membantu pelajar-pelajar untuk belajar. Itu yang pertama. Yang keduanya, rumusannya adalah internet, gadget ni bukan lagi barang mewah. Ini paradigma yang kita kena berubah lah. Dia bukan barang mewah, dia sudah jadi barang perlu. Dan dia punya keperluan sifat itu macam kita nak jalan raya, kita nak hospital, kita nak elektrik, air. Dia dah macam level tu dah. Dia bukan lagi satu benda yang sangat mewah. Jadi kerajaan kena mulakan agenda besar memastikan internet punya coverage ni lebih baik. Ini besar. Ini kalau dulu rakyat minta jalan raya, minta bangunan balai raya, minta air api kan. But hari ni saya ingat rakyat kena mula minta liputan internet di kawasan masing-masing, di kampung pendalaman dan sebagainya. Dan kerajaan juga kena ada program laptop ni, pemberian komputer ni. Komputer bukan lagi barang mewah. Dia adalah barang keperluan. Sebagaimana dulu kerajaan menyediakan kursi meja dalam kelas, buku teks, papan hitam. But hari ini zaman dah berubah. Kerajaan kena sediakan laptop yang economical, yang tidak mahal kepada semua pelajar supaya pembelajaran dan pembelajaran alah baru ni betul-betul berabad 21. Terima kasih. Terima kasih kepada panelis kita malam ini dan kita sudah tamat untuk berbicara mengenai keciciran pembelajaran, kesan kepada generasi pandemial. Buat penonton-penonton yang masih setia, terima kasih kami ucapkan.